Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya ayyatuhal jamaah, sanabda wa sanaftah hadha majlis biqiraat Ummul Quran. Kita mulai dengan membaca Ummul Quran ila hadatin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa awliya'is salihin wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li dhawi huquqi alaina wa li sa'iril muslimin min masyarikil ardi ila magharibiha. Syai'ulillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muka surat 23. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usallimu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal hafizahullah, kepimpinan Masjid At-Taqwa, pengurusi dan ahli jawatan kuasanya, hadirin dan hadirat, tuan-tuan, tuan-tuan haji, datuk datin, saudaraku dan saudariku fil imani wal aqidah. Muka surat 23, doa mendengar berita kematian. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita perasan di antara perkara ataupun rutin yang kita sering lalui dalam seharian kita ialah mendengar berita kematian. Saya ingat pagi ini tuan-tuan, kita buka handphone, kita dapat satu berita kematian seorang ulama dari negeri Kedah, Tuan Guru Haji Rifai. Baru dalam beberapa jam tadi telah kembali ke rahmatullah. Maka tuan-tuan, sidang jemaah mati Allah SWT, marilah kita ucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan semoga Tuan Guru dimasukkan di kalangan as-salihin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sidang jemaah yang didoakan kebaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap mengenai kematian kepada kita. Kafa bil mauti wa'izan. Kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah kematian itu sebagai peringatan. Hakikatnya sama saja. Semua daripada kita tuan-tuan, rumah kata pergi, kubur kata mari. Rumah yang kita tinggal, ya Allah itlaq barrah, keluarlah kamu, keluarlah kamu.
kuburan yang kita akan masuk ke dalamnya memanggil kita, menyeru kita. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, you are welcome, selamat datang. Tuan-tuan sedang jemaah mati oleh Allah SWT, apakah yang telah kita siapkan untuk menghadapi kematian? Di kalangan para sahabat, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu pernah ditegur oleh sahabatnya yang lain. Wahai Sayyidina Uthman, kenapa engkau ni bila dalam semua situasi, cuma bila mana melalui perkuburan kau menangis dan tangisanmu membasahi janggutmu? Kan? Apakah kalian tidak pernah mendengar bahawa Nabi SAW bersabda, kubur ini merupakan perhentian daripada perhentian-perhentian akhirat. Perhentian yang pertama, sekiranya selamat, okey pada perhentian yang pertama, maka akan selamatlah pada perhentian-perhentian seterusnya. Maka tuan-tuan sidang jemaah mati oleh Allah SWT, maka kematian sebenarnya berada di hampir dan dekat kepada kita. Tuan-tuan, dalam kitab At-Tazkirah, Imam Qurtubi sebut 60 kali 70 kali malaikatu al-maut yazuruna nahnu, menziarahi kita sehari semalam 60 kali 70 kali. Kita ada 24 jam, 1 jam 60 minit. Kita buat sistem matematik, tuan-tuan, pengkiraan. Bahagi dengan 70 ataupun 60 kali. Berapa minit sekali malaikat maut datang tengok muka kita yang muka tak malu ni? Berapa kali? Tuan-tuan, saya dah kira, tuan, hampir dalam 20 ataupun 24 minit sekali. Malaikat maut datang melihat kita, melihat muka kita, dan padanya ada senarai nama orang yang patut dia ambil nyawa pada hari itu, pada saat itu. Dia akan tengok, oh belum lagi. Kan? Tak lagi. Allahu Akbar. Tuan-tuan sedang jemaah mati oleh Allah SWT, maka dalam muka surat 23 ni, tuan, doa mendengar berita kematian ialah kita membaca istirja. Membaca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama-sama kita baca, tuan-tuan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa nakkihi minal khataaya kama naqqaita ats-tsawbal abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa'idhu min azabil qabr wa azabin nar. Allahumma ja'al qabrahu rawdatun min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratun min hifarin niran. Ya Allah, ampunkanlah dia, rahmatikanlah dia, maafkanlah dia, dan muliakanlah perjalanan pulangnya, luaskanlah kuburannya, siramilah dia dengan kesucikan salji, dan sucikanlah dia daripada kotoran dosa, sebagaimana disucikan pakaian putih daripada kekotoran.
Kurniakanlah baginya sebaik-baik tempat tinggal, dan pasangan hidup yang lebih baik, dan dimasukkan ke dalam syurga. Selamatkanlah dari azab kubur dan azab neraka. Jadi di sana ada penggunaan domir. Hu adalah untuk lelaki, yang kita notani hu. Kalau perempuan tukar ha, adalah domir ganti diri kepada perempuan. Kalau ramai yang meninggal tu disebut hum. Sekiranya tukar saja domainnya di belakang tu akan ha ataupun hum. Kalau dua orang huma. Ni kaedah tuan ni. Tuan-tuan sidang jemaah mati Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu Akbar. Kita sering membacakan doa ini bagi orang yang sudah meninggal. Nanti tibanya saatnya, ketikanya tuan-tuan, orang akan bacakan kepada kita. Jadi ada orang tanya, ustaz, apa yang boleh kita buat? Tuan-tuan, asal saja kita dengar kematian yang berlaku, tuan-tuan, kita ada masa, ada ke lapangan, pergilah. Kita pergi, tuan-tuan. Niat insya-Allah satu ketika kita meninggal, orang pun akan buat sebagaimana kita buat kepada orang. Kama tadinu tudan, kama yuf'alu bika. Sebagaimana yang kamu lakukan, yang demikian itu yang akan dilakukan kepada kamu. Sebagaimana yang kamu kerjakan, maka sedemikianlah yang akan dikerjakan ke atas kamu. Ini hadis kursi, tuan. Kita buat kebaikan, ialah kita mengharapkan rahmat dan redha daripada Allah. Maka tuan-tuan, kita yang sering hadir ketika saat kematian orang lain, tuan-tuan, kita mendoakan, kita mengikut jenazah ke kuburan, insya-Allah. InsyaAllah tak kala kita pulang menemui Allah pun akan dilakukan demikian kepada kita. Kemudian pada muka surat 24. Jadi tuan, muka surat 23 ni asaslah doa. Tak kala kita mendengar kematian, doakan. Muka surat 24 adalah sunnah memberikan salam kepada penghuni kubur. Doa menziarahi kubur. Ke surat 24, berdoalah untuk mereka. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha melihat sunnah fi'liyah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mendengar sunnah qauliyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas Isya, Nabi akan pergi berdekatan dengan Al-Baqi' Al-Gharqad, perkuburan Baqi'. Dan Nabi SAW memberikan salam. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Ikut tuan-tuan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Salam sejahtera ke atas kamu semua, wahai penghuni kampung barzah, di kalangan orang mukmin dan orang muslim. Sesungguhnya kami dengan kehendak Allah akan mengikuti jejak langkahmu. Mereka dah meninggal, duduk bawah tanah. Kita yang hidup ni, yang berdoakan mereka ni, sedar diri bahawa kita akan ikut jejak langkah mereka. I follow you. Kan? Dulu ada pun tuan, follow me. Ada satu produk kan, follow me. Dan kami memohon kepada Allah untuk kami dan kamu apa dia? Al-afiyah, kesejahteraan dari apa yang tidak diinginkan. Ialah perkara-perkara yang tak elok, kesukaran dan kepayahan di alam barzakh. Kita doakan kepada mereka. Tuan-tuan sidang jemaah mati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, para ulama menyebut ke tuan-tuan, kita ni tak boleh minta mati, memang tak boleh minta mati. Antara
keadaan boleh kita minta mati ialah minta mati di Madinah. Kita minta mati di mana? Saya pernah bawa jemaah pergi umrah. Tuan-tuan dah biasa pergi umrah kan? Nak berangkat ni dekat airport ni kan? Dah segmen tazkirah kan banyak. Okay, dia antara kita tak boleh minta mati, hukumnya makruh. Tak boleh kita minta mati kecuali kita minta mati di Madinah. Okey, sekarang jom kita minta mati di Madinah. Sebab turun flight ke Madinah dulu. Ustaz nanti ustaz hutang banyak lagi kan. Takut kita. Sebenarnya boleh minta di Madinah. Mati di Madinah, dikuburkan di Padang Baqi', dan orang yang meninggal dia dikuburkan Baqi', tuan-tuan, dijamin Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. 2005, ni pengalaman peribadi, tuan-tuan. Saya pernah masa tu sukan negara Islam kali pertama. Seluruh negara Islam ni buat sukan. Rupanya sukan pun ada negara Islam, tuan. Kan? 2005. Stadium dia macam stadium Bukit Jalil tu berada di kawasan tanah halal lah, mana-mana boleh tanah haram kan. Ada stadium besar, ada asrama. Masa tu lepas haji, tuan-tuan. So atlet yang bukan Islam pun ada. Semua kena duduk tanah halal. Mana boleh duduk tanah haram? Tak boleh kan. Yang atlet sukan Islam, orang Islam ni duduk dekat hotel-hotel yang berada di tanah haram. Jadi lambalah duduk sana kan. Di antara pengalaman, tuan-tuan, saya duduk di Madinah ni, jadi berkawan dengan pegawai-pegawai sukan orang Arab Saudi ni. Baik, kemudian dia orang bawa saya pergi ke Mekah dengan Madinah, tuan-tuan. Kita kalau pergi Mekah, Madinah, kita biasa duduk di tanah haram. Kita lah, ialah masa pun singkat. Sekarang lah pun singkat. Tak ada dan lah kita nak pergi tanah halal Mekah. Tak ada masa lah kita nak pergi di Madinah ni, tanah haram ni, duduk dekat. Kita keluar ke tanah halal. Kita tengok orang kampung dia. Subhanallah, tuan-tuan, orang Arab ni kampung macam kampung kita juga. Cuma padang pasir lah. Kampung dia orang, bela ayam, bela itik. Subhanallah, luar biasa. Kan, saya pergi, tuan-tuan, dia ajak pergi, subhanallah kan. Jumpa dengan kampung, bagi minum teh. Kan, bukan duduk di Bukit Jiat ni kawasan orang Melayu, ni kawasan orang Arab. Antara yang saya tanya kepada mereka, tuan-tuan, tentang apa pandangan antum orang Arab, pandangan antum kepada kami orang-orang luar ni datang ke negara kamu Saudi ni buat umrah. Kemudian sampai di Madinah meninggal. Saya minta pandangan mereka. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Apa luar biasa? Kami menyaksikan kamu, orang-orang kamu yang datang buat umrah dan meninggal di Madinah, orang soleh. Orang soleh. Bukan calon-calon orang, tuan-tuan. Memang golongan mukhtarin, orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT dan meninggal di Madinah, dikuburkan di Baqi'. Luar biasa, orang-orang soleh. Dijamin Nabi SAW mendapat syafaat. Kami, ada itu, tuan. Kami ni orang Arab yang duduk di Madinah ni pun tak tentu juga dapat dikuburkan di Al-Baqi'. Oh, tak tentu, tuan. Minta ni. Tuan. Memang orang terpilih. Tuan-tuan, sedang jemaah Allah SWT, mintalah, berdoa kepada Allah SWT dengan cara kita minta mati dalam keadaan husnul khatimah, dan kita minta dan kita berdoa untuk orang-orang yang telah meninggal supaya kita pun mendapat apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tuan-tuan, sedang jemaah Allah SWT, 23 dan 24, tuan-tuan. Ingat, tuan-tuan, lalu kawasan perkuburan, sunnah qauliyah ialah sunnah kita memberikan salam kepada penghuni kubur. Orang yang meninggal pun dah kena bagi salam. Orang hidup pun kita memberikan salam. Ada antara 3 perkara yang Nabi SAW pesan, tuan, iaitu afsus salam, sebarkan salam. Sama ada bagi orang yang kenal ke tak kenal, kita bagi salam. Assalamualaikum. Kita yang mendengar akan jawab waalaikumsalam, ataupun yang lebih panjang lagi, waalaikumsalam warahmatullah. Bagi salam assalamualaikum warahmatullah, kena jawab sama ataupun lebih, waalaikumsalam warahmatullah, ataupun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kena jawab pada level yang sama atau lebih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ataupun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Dia lagi panjang. Ni panjang ni sebab doa mendoakan. Ini muka surat 23 dan 24.
24. Tuan-tuan sedang jemaah rahmati Allah SWT, pada kuliah kita pada hari Sabtu yang lalu, saya nak merujuk pada ralat muka surat 22. Ralat pada muka surat 22. Doa pesakit dan yang menziarahi. Saya baca yang bawah tu, yang 3 kali itu fatabarra. Sebenarnya bacaan sebenarnya sebagaimana yang ditulis itu fatabra, fatabra, fatabra. Jadi tuan-tuan sedang jemaah rahmati Allah, kita ulang tuan-tuan. Allahumma anzil alaina dawaan min dawaik wa shifaan min shifaik wa barakatan min barakatik wa rahmatan min rahmatik ala hadhil awja' wal amrad wal asqam fatabra 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 birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan ke atas kami penawar daripada penawarmu, kesembuhan daripada kesembuhanmu, keberkatan daripada keberkatanmu, dan juga rahmat daripada rahmatmu. Ala hadhil auja'. Auja' ni penderitaan. Kita sebut nama orang pesakit itu ala hadhil auja'. Contohnya Muhammad kan? Mereka yang lemah, mereka yang sakit, mereka yang menderita, maka sembuhkanlah. Fatabra, fatabra, fatabra. Sembuhkanlah, sembuhkanlah, sembuhkanlah. Wahai Allah, Tuhan yang maha kasihan, belas terhadap hamba-hambanya. Seterusnya tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah SWT, muka surat 25. Doa malaikat buat dermawan. Tuan, kita sering sudah mendengar perkara ini, diingatkan lagi tuan-tuan, kerana di antara sumber maklumat yang sampai ke telinga kita, orang yang telah meninggal, orang yang sudah berada di bawah tanah, mereka menyesal. Mereka menyesal. Pasal apa? Pasal kalau nak hidup, mereka nak bersedekah, mereka nak infak, mereka nak derma. Maka jangan ada kita lalui harian kita, pagian kita, kecuali kita telah menyumbang, menginfak sejumlah harta kita, wang ringgit kita, ke dalam tabung-tabung masjid, ke dalam akaun-akaun masjid, rumah anak yatim, rumah warga emas, orang-orang yang kita kenal pasti, susah dan suka. Semalam tuan-tuan ada viral satu video menarik juga. Satu tuan-tuan dapatkan dekat handphone kan, guru besar sekolah agama belah-belah mana, Jeram tu. Rupanya dia bawa Grab, orang ambil gambar dia. Dana dia bawa Grab tu, Grab motor, Grab food ke apa kan. Dia bawa motor tu yang warna hijau tu, dia bawa dana untuk dana sekolah dia, sekolah agama kan. Jadi ada orang ambil gambar, tepek apa nama gambar dia naik motor tu, ustaz tu, betul letak nombor akaun sekolah dia. Subhanallah, orang lain lah, bukan dia buat. Subhanallah, macam-macam. Jadi minta setiap orang bagi seorang RM5. Kalau berapa orang rakyat Malaysia ni yang bagi seorang RM5, berapa dapat? Subhanallah, kuasa viral tuan. Jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah SWT, dalilnya mana tuan-tuan? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, kita baca hadis ni, kalau hadis itu datang daripada Abu Hurairah, ni sikit ilmu berkaitan dengan usul hadis, mustalahul hadis. Dia panggil apa? Silsilati az-zahabiyah. Hadis kalau datang daripada Abu Hurairah dipanggil daripada laluan keemasan.
Sayyidina Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak yang meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi banyak daripada Sayyidina Umar, lagi banyak daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman. Sayyidina Abu Barah ni asal Rasulullah keluar rumah jadi follow Rasulullah. Susah senang pagi petang bersama Rasulullah. Banyak dimeriwayatkan. Dan banyak hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaq alaih. Hadis kategori muttafaq alaih sahih ini Bukhari dan Muslim, kalau tak percaya diulangi, kalau tak percaya ya ke ustaz, macam tak okey je, macam tak betul je, rosak iman kita, akidah kita tercalar, keiman kita dipersoalkan, rosak iman kita tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sidang jemaah mati Allah SWT, antara hadis itu ialah hadis yang berada di hadapan kita. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min yaumin yushibul ibad fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfikan khalafa wa yaqul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Muttafaq alaih. Nabi SAW bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidaklah seorang hamba melalui waktu pagi melainkan di sana ada dua malaikat akan turun lalu berkata dalam keadaan berdoa, salah seorang daripada mereka, ya Allah, berikan ganti kepada mereka yang berinfakkan harta. Berinfakkan harta. Cerita pasal pagi tuan. Pagi ni ialah banyak kajian tuan. Jangan lebih, kadang terlupa, jangan lebih lah, jangan lebih pukul 12. 12 tengah gitu dah masuk, dia dah masuk zuhran, dalam lingkungan itor zuhran. Kita nak cover pagi ni sekarang ni daripada subuh tadi tuan-tuan datang masuk Sunyi Belawan dan Tabung, lepas zuhur, lepas kuliah ni sampai 12.30 hari. Coverlah, jagalah macam mana. Allah mah lupalah macam ni. Dalam handphone kita ada, lupalah nombor akaun, setkan akaun surau masjid takwa kita ni favourite kita. Kan? On the way di mana musafir, kita boleh tekan button saja. Jangan, sebab apa? Kita akan dimasukkan dalam itor lingkungan doa malaikat pagi. Apakah lafaz doa tu? Allahumma ati munfikan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak ini, berinfaknya apa dia? Khalafa, gantian. Kata Imam Nawawi dalam kitab Az-Zakar tuan, wa du'a'u malaikati minal mustajabah. Doa malaikat antara doa-doa yang mustajab. Malaikat doa tuan-tuan. Kita hanya buat fi'il dan perbuatan yang ditunjuk oleh Nabi SAW, yang beritahu malaikat berdoa, malaikat doakan kita. Kita ni berdoa tuan banyak sangat ijab. Derhaka mak ayah, hak orang-orang yang di bawah tanggungan kita ni banyak ni. Hutang tak bayar ni hijab banyak tuan. Doa-doa tapi kita sedar hijab kita banyak. Kita hanya buat fi'il saja yang didoakan oleh malaikat, insya-Allah doa itu barakah, mustajab. Saya baru ni pergi ke bank rakyat, ada foto program. Saya tanya pegawai bank tu, tuan, ada tak satu sistem saya nak buat auto debit setiap hari? Rupanya tak ada tu tuan ni. Ada pegawai bank sini tuan, rupanya dia sebulan sekali. Dia tak boleh. Kita macam nak set pukul 9, contohnya RM10, RM30 pergi ke akaun masjid ataupun akaun ATM. Kita nak auto debit setiap hari. Dia tak ada. Yang ada sebulan sekali. Kata. Rupanya sehingga nak mudah lah, sibuk tuan-tuan. Maknanya kena buat jugalah. Kena bawa duit dalam jubah, masuk dalam, ataupun dalam setiap hari kita masukkan dalam akaun masjid ataupun institusi yang tertentu. Ustaz, kalau saya tak nak nafkah, saya tak nak infak, saya ada duit, saya tak nak infak, tak boleh. Sebab apa? Ada malaikat yang satu lagi, wa yaqulul akharu Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kerugian kepada mereka yang menahan harta. Duit ada, rezeki ada, wang ringgit ada, menangguh-nangguh, tak nak tak infak. Jangan tuan-tuan.
kerana doa malaikat mencelakakan kita. Dan doa malaikat yang kedua ini mendoakan negatif, kecelakaan, kerugian kepada kita. Sedangkan doa kedua-dua malaikat ini adalah mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kena plan lah, kena rancang. Ustaz, kalau saya belanja makan-makan, saya belanja kawan pun boleh juga. Kan belanja makan kan. Makan pagi belanja boleh juga, sama mana-mana pun boleh. Yang penting kita infakkan. Yang paling bagus tuan, infak kepada kerabat yang kita yang susah, yang rapat-rapat kepada kita. Itu tuan sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelah muka surat 25 tuan, Allah Subhanahu wa taala menjawab 7 doa hamba-Nya. Ini yang kita bacakan dalam zikir yang disusun oleh ulama-ulama kita tuan lepas solat kan. Yang mana zikir ini diambil daripada disusun, diambil dalam suratul Baqarah ayat 286. Di sini tuan-tuan ada 7 permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sepotong hadis juga daripada Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim tuan-tuan, dan ada satu riwayat lain daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Allah redha kepada Abdullah dan Abbas, sepupu dan pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca zikir ini tuan-tuan, sangat luar biasa kelebihannya. Sangat Allah SWT kita baca tuan, Allah menjawab. Sebagaimana kita baca suratul Fatihah tuan-tuan, kita membaca suratul Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua tadi subuh, Allah SWT menjawab doa-doa kita. Dalam zikir suratul Baqarah dalam ayat Quran 286 juga Allah SWT menjawab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Itu yang pertama. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami tak kala kami lupa ataupun tersalah. Kan? Saya tanya baru ni ada satu orang tuan, dia jaga warga emas, satu kuasaan keluarga emas. Dia kata, tempat kami ni alhamdulillah, dia kata, Ustaz, tempat kami ni tong air besar. Masalahnya warga emas tempat kami ni dia lupa. Dia pergi semayang, lepas tu dia zikir lama, dia pasang air tu dia lupa tutup air. Kan? Itu cabaran juga. Kita pula tak boleh masuk bilik ataupun rumah warga emas tu kan. Dia pergi ibadat lama. Yalah, kadang tong dia tu tak cukup, takut tak ni dia buka. Lepas tu dia nak ingat nak tutup tapi tak tutup. 4-5 jam air tu bersama jadi membazir. Kan? Bil kita bayar. Cerita kan. Seorang penjaga warga emas ni, Allah bercabaran. Jadi tuan-tuan, ni kita doa kepada Allah. Kita ni pelupa tuan-tuan. Sumiyal insan linisyanihi. Dinamakan manusia itu insan kerana lupanya. Ya Allah, jangan Kau kira kesalahan kami ya Allah. Kita minta. Kata Abu Hurairah dalam Nabi SAW sebut apa? Allah sebut qad fa'altu. Dan satu riwayat yang lain na'am. Yang pertama. Yang kedua, wahai Tuhan kami, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Allah jawab qad fa'altu. Satu riwayat sebut na'am. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tak berdaya untuk memikulnya. Allah sebut qad fa'altu. Satu riwayat sebut na'am. Wa'fu anna. 4. Maafkanlah kesalahan kami. Waghfir lana, ampunkanlah dosa kami. Warhamna, rahmati kami. Allahu Akbar. Yang kelima, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkaulah penolong kami, oleh itu tolonglah kami menghadapi kaum-kaum kafir. Allah Akbar tuan. Jadi tuan-tuan sedang jemaah mati Allah SWT, senang cerita tuan, zikir-zikir ulama-ulama kita dah susun doa-doa maksurat, ratibul haddad, ratib yang kita amal, zikir-zikir Hizbun Nasir, Hizbul Bahar yang kita amalkan tuan. Subhanallah, luar biasa. Ada kelebihannya. Kadang-kadang kita tak tahu tuan, ada kelebihan-kelebihannya yang untuk kita amalkan. Hari ini kita tahu, terus kita beramal dengannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan sedang jemaah mati Allah SWT, yang sebelah
tu tuan-tuan, 26 adalah doa penutup yang telah kita bincangkan sebelum daripada ini, insya-Allah. So saya ingat kita dah habis dah buku ni tuan-tuan. InsyaAllah untuk esok saya nak bawa buku Apa Khabar Pesakit yang warna hijau tu. Apa Khabar Pesakit warna hijau tu, ada yang telah kita beli, kita boleh bawa buku tu, dan esok saya bawa lah lagi sikit siapa yang belum ada lagi, insya-Allah. So, apa khabar pasal? Sebab kita ni sakit tuan-tuan. Ustaz, saya tak buat nasihat dah pasal ada cukup dah 3 sangkai. Tuan, ada dah 3 sangkai. Ni bulan depan ni nak pergi cek lagi. Baru ni dah cek dah, jumpa lagi. Nak cerita tak sihatnya kita tuan-tuan. Dulu sihat, tak berapa nak sihat lagi tuan-tuan. Maka kita tengok apa khabar pesakit, kita tengok amalan-amalan yang boleh kita pertingkatkan. Dah tahu, kita nak peringatkan yang tak tahu, kita akan amalkan ilmu-ilmu untuk kita mendapat kebaikan yang banyak daripada amalan-amalan dan bekal, insya-Allah. Insya-Allah wallahu alam, yang benar yang sahih daripada Allah, yang kurang daripada saya. Qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal mustami'in al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, golongkan kami, masukkan kami sekalian yang hadir, mereka yang bersama-sama dengan kami istiqamah dalam kuliah-kuliah ini, wahai Allah. Tempatkan kami, golongkan kami saat datangnya kematian. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami sekalian yang hadir dengan keadaan dan caranya husnul khatimah. Jangan kau matikan kami dalam keadaan su'il khatimah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa fahaman nabiyyin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Allahumma idfa' warfa'anna al-ghala wal waba wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wal balaya was sihir wal hasud wasyaitan wazalim wal ashrar ma zahara minha wa ma batan, khususan an hadhil jamaah wa hadhil fi'ah wa an hadhil qaryah wa jamil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa bi fadlika wa bi judika wa bi karamika ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.